Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam perbincangan mata pelajaran grafik komunikasi teknikal bersama saya Cikgu Nur Aizuddin. Hari ini kita nak sambung balik lah latihan kita. Kita nak masuk tajuk, kita nak buat latihan daripada lukisan perpaipan. Tajuk bab 5 dalam mata pelajaran tingkatan 5 grafik komunikasi teknikal. Jadi untuk soalan pada hari ini, kita nak bincang soalan nombor 10. Saya bawa keluar soalan nombor 10. So, soalan nombor 10 besar dalam A3 size. Jawapan pun nak lukis pun dalam A3 size juga. Jadi soalan nombor 10, kita baca soalan. Rajah 6 menunjukkan lukisan isometri perpaipan sebuah rumah kediaman. Jadi rajah 7, jawapannya ni. Okey. Menunjukkan pelan lantai rumah kediaman beserta alat kelengkapan sanitari. Berdasarkan rajah yang ada di hadapan skrin sekarang, lukis lukisan ortografik perpaipan pada rajah 7. So lukis aliran perpaipan, lukisan ortografik berdasarkan kepada lukisan isometrik. Okey, jadi sebelum kita nak lukis, cikgu nak ulang sekali lah, ringkas saja dalam soalan 8 dan soalan 9 cikgu. Ni soalan 10 kan? Soalan 8 dan 9 cikgu dah terangkan macam mana nak memahamkan konsep aliran air pipe. Jadi cikgu sini cikgu ulang ringkas saja. Mungkin ada yang dah tengok soalan, tak tengok pun soalan 8 dan 9 tu dalam klip video yang lain. So hari ni nampak tak dalam skrin kita? Okey, nampak. Jadi untuk hari ni kita nak bincang ringkas saja macam mana konsep asas aliran pipe. Penting bila kita tengok dalam lukisan isometrik, kita nampak aliran air pipe ni, kita boleh nampak arah perjalanan aliran air tu, perpaipan tu, kiri dan kanan, boleh nampak juga dari segi perbezaan aras ketinggian. Aras rendah dan aras tinggi perjalanan pipe tersebut. Okey, macam mana kita nak tengok? Macam mana nak kenal pasti mana satu kiri dan kanan, aras tinggi dan rendah? Okey, kita pergi daripada depan dulu. Okey, kita pergi ke sini Okey. Pertama, aliran ini bila dia sudut aja 30 darjah kiri atau kanan, maka kena ketahui bahawa aras dia adalah sama. Contoh di sini. Okey, ini aras di sama. Kat sini juga aras yang sama dengan yang pertama, kedua. Okey, di sini dia menunjukkan tinggi dan rendah. Aliran pipe tersebut setelah melalui siku pipe, dia naik atas jumpa siku pipe balik. Okey, kat sini 30 darjah balik. Aliran 30 darjah secara isometrik. Bila 30 darjah sama aras, bila dia turun dan tinggi, bermakna dia ada beza aras rendah dan tinggi. Begitulah seterusnya. Jadi kat sini kita baca bila pandangan daripada atas, pandangan ortografik di sini 1, 2 aliran ni, dan 3, 1, 2 dan 3. Sebenarnya dia cuma bila lukis bila tengok daripada atas, dia cuma adalah satu aliran pipe saja. Okey, cuma berbezanya daripada 1 ke 2 di sini nanti daripada 1 pergi ke 2 dan pergi ke 3, di sini ada beza aras. Beza aras kat sini ada beza aras. Menunjukkan 1 rendah, 2 tinggi, 3 rendah balik. Jadi macam itulah kita baca dan seterusnya. Okey, jadi nak lebih faham dan mudah, kita boleh terus melukislah. Okey. Jadi sekarang sebelum kita nak lukis, kita kena cuba dulu lukis dia punya aliran air pipe secara keseluruhan pada rajah isometrik kita. Keseluruhan. Okey, pertama sekali dia telah bagi apa? Dia telah beri satu daripada pipe utama kat luar, lepas itu masuk pipe perkhidmatan. Okey, pipe perkhidmatan. Ni pipe masuk pipe perkhidmatan selepas meter air. Dia dah bagi dah sampai sini. Bermakna sampai di sini telah diberi. Okey, telah diberi. Okey, jadi perkara yang kedua yang kita kena kenal pasti ialah kita nak tengok alat tambah sanitari kita, alat kelengkapan sanitari kita, Kita kena tengok sebab kita nak bandingkan dengan isometrik. Okey, yang ini apa? Pertama ni. Okey, yang ini ialah nombor 1 apa dia? Nombor 1 ialah takungan pancuran. Nombor 1 takungan pancuran. Okey. Nombor 2 apa dia? Nombor 2 ialah tandas duduk. Nombor 3 apa dia?
Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 3 ialah pemanas air. Nombor 4 ialah besen cuci. Besen cuci yang ada dalam tandas atau dalam bilik air kita. Okey, besen cuci. Nombor 5 ini ialah sinki. Sinki. Kemudian apa lagi? Nombor 6. Nombor 6 ialah tangki simpanan air. Okey, kita ulang. Ni tangki simpanan air. Jadi dekat skrin nanti cikgu akan tulislah semua simbol ni dan nama dia. Okey. Jadi sekarang kita nak tengok, kita nak pergi nampak aliran dia tu. Okey, sekarang saya ambil ke sini. Kita rapat tepi kita punya sesikuti kita nak mula melukis. Bila kita nak mula melukis, kita nak buat aliran dia saja. Bila aliran dia saja, kita kena gunakan pensel 2H. Okey, jangan gelap sangat. Ada unjuran. Okey, so daripada sini 1 2 3 aliran 1 2 3, cuma satu aliran saja. Okey. Jadi kita lukis satu aliran saja. Okey, tak kat luar sikit tak apa. Kita tak kat luar sikit, jauh sikit senang kita nak buat. Selagi mana dalam kawasan lukisan kita. Ruang lukisan kita. Okey. Kemudian 3, kita nampak ada aliran pipe 4. Aliran pipe 4. Okey, di sini ada perbezaan aras, rendah dan tinggi. Okey, kemudian pergi terus. Ini nombor 5. Saya saja tanda di senang awak nampak. Ini nombor 5, nanti senang kita nak semak. 1 2 3 4 5. Okey, 5 dia pergi ke mana ni? Pergi ke tangki simpanan air. Okey, 5 ni dekat sini dia ada sebab dia sudut 30 darjah. Jadi aras dia adalah aras yang sama. Antara 4 dan 5. Antara 4 dan 5 ni tandalah. Okey, pen 1 2 3 4 5. Okey, yang ni 5 5 pergi ke tangki simpanan air. Jadi di sini 4 dan 5 walaupun nampak macam ada beza, sebenarnya berbeza aras daripada sini dan sampai atas ni. Beza aras aliran pipe telah berubah daripada aliran rendah dia pergi naik tinggi untuk dia masuk tangki simpanan air. Memanglah tangki simpanan air duduk di atas rumah, di atas ceiling rumah kita. Okey, di bawah bumbung, di atas ceiling rumah kita. Memang kena naik tinggi. Okey, tapi bila nampak di atas 4 dan 5 ni sebenarnya satu aliran sahaja. Pergi ke mana? Sampai di sini baru berbeza, ada perbezaan arah aliran air. Kiri dan kanan. Okey, yang kat sini perbezaan dari segi tinggi dan rendah. Untuk tinggi dan rendah kita tak boleh bezakan daripada pandangan ortografik kita, tak boleh nampak. Bezanya cuma simbol yang kita gunakan nanti. Okey, cikgu sambung, cikgu pergi ke mana-mana. Cikgu nak bawa pergi ke, kita pergi ke mana ni? Tangki simpanan air. Okey. Sampai di sini dia akan pergi kepada pelampung ataupun injap untuk air masuk. Okey, kita pergi. Okey, kat sini dalam tangki simpanan air nombor 6. Tangki simpanan air. Okey ya, kita nampak aliran dia saja. Nanti baru kita lukis simbol. Seterusnya, kisah selesai sampai kat sini. Daripada tangki simpanan air, daripada nombor 4 ni tadi, nombor 4, dia ada pecahan di sini. So, kat sini nombor 4. Kat sini ada nombor 5 kita. Nombor 5 kat sini penghujung kepada 5. Okey. Sini daripada nombor 4 ada satu sambungan T kat sini, sambungan T pergi ke mana? Pergi ke sinki di dapur. Dia pergi ke sinki di dapur. Okey, jadi daripada sini nanti kita kena buat satu aliran. Okey, terus ke sinki ke dapur. Jadi kat sini kita boleh tanda aliran besar ini sebagai nombor 6. So nombor 6. Nombor 6 ni nak pergi ke mana? Pergi ke dapur. Jadi daripada sini kita boleh buat pecahan pergi ke sinki dapur ya. Okey, kalau boleh letak kat luar sikit. Luar sikit daripada dinding. Nanti sebab kat sini nanti kita nak buat simbol nanti, simbol. Kalau rapat sangat nanti simbol kita nanti jadi tak berapa cantik lah. Okey. Kita garis saja dahulu. Okey, itu aliran dia. Kemudian bila di sini dia pecah dua, ada dua masuk, pergi ke dua punca air keluar, tap.
air, kepala pipe kita, dua tap air kita di sinki dapur ada dua. Satu dan dua. Jadi kat sini kita pecah dua lah. Jadi kita kena pecah dua. Okey. Sorry. Kita kena masuk dulu. Sorry. Dia punya aliran dia 6 sampai kat sini ada berbeza arah aliran. Okey, beza arah aliran tapi tidak berbeza aras ketinggian. Arah aliran saja beza kiri dan kanan. Okey. Kemudian kat sini baru dia naik. Jadi kat sini kita kena masuk satu dulu, tengah-tengah. Center ni kita kena masuk dulu, masuk ke menuju ke sinki dapur kita. Okey, kemudian baru kita pecah dua. Baru kita pecah dua. Okey, kita pecah dua. Daripada dua tersebut rapat sangat. Kita kena depan sikit. Rapat sangat, kita kena pergi depan sikit. Okey. Kemudian kita pecah dua. Kemudian kita lukis masuk pipe ke sinki kita ya. Kita masuk. Mana di hujung tu ada tap air. Okey. Inilah contoh untuk pergi ke sinki dapur. Okey, kita buat aliran je dulu. Nak tunjukkan aliran air dia dulu. Okey. So sampai 6 kat sini, 6. Kemudian kita tengok pecahan seterusnya, 6. Daripada sini 5 masuk tangki simpanan air. Seterusnya daripada tangki simpanan air. Tangki simpanan air. Okey. So daripada tangki simpanan air ada satu sini akan keluar. Dia akan keluar. Kemudian dia akan berbeza, ada perbezaan arah aliran. Pergi ke mana ni? Pergi terus di atas pemanas air. Betul-betul di atas pemanas air. Okey. Jadi dalam soalan 9 sebelum ni kita pernah buat dah soalan macam ni. Jadi kita nak tengok, nak lukis macam mana kita nak lukis. Okey. Daripada atas pemanas air. Okay, daripada tengah-tengah tu kita garis. Nipis saja. Dan kita ambil tengah-tengah. Cikgu ambil tengah-tengah. Daripada dinding. Okey, kita buat aliran je. Ni aliran So kat sini kita katakan nombor 7. So 7 pergi ke pemanas air. So jangan lupa setiap tangki simpanan air dalam undang-undang kecil perpaipan dia mesti ada pipe limpah. Ni namanya pipe limpah. Bila air penuh pada tangki simpanan air, tiba-tiba kita punya punca air masuk kita melalui injap dan pelampung kita ada masalah, rosak. Jadi air tu sentiasa masuk. Dia tak tutup secara automatik. Jadi air akan melimpah. Bila air melimpah, kita mesti ada pipe limpah. Kalau tak ada pipe limpah ni, nanti air ni keluar masuk dekat keluar daripada tangki simpanan, jatuhlah atas shielding awak. Okey. Jadi mesti ada pipe limpah. Itu undang-undang kecil perpaipan yang awak kena tahu. Jadi kena lukislah pipe limpah dia. Jadi pipe limpah ni jangan lupa. Pelajar selalu lupa. Pipe limpah pergi ke keluar rumah. Cikgu dah buat satu pipe limpah. Okey. Ni pipe limpah kita. Okey, pipe limpah ni jangan lupa kita tandakan nombor 8. Pipe limpah. Okey, seterusnya kita laju lagi. Kita daripada tangki simpanan air. Okey, daripada tangki simpanan air kita ada satu junction kat sini. Sesiku sambungan T di sini. Sambungan T, satu pergi ke panas air, satu lagi ke mana ni? Satu lagi. Okey, berbeza arah. So dia patah belakang balik, pergi ke mana? Okey, kalau 7 kat sini kita katakan nombor 8, sini nombor 9. 8 air pipe limpah nombor 9. Okey. Nombor 9 ni daripada sini pergi ke sana balik. Untuk dia pergi ke mana? Pergi kepada, tengok aliran dah. Tengok. Satu dia pergi ke tandas duduk. Kemudian satu lagi dia pergi ke mana? Okey, dia pergi ke pancuran mandian. Ni untuk awak punya shower ni. Nama dia pancuran mandian. Okey, satu lagi pancuran mandian dan hujung satu lagi kita nak pergi ke besen cuci. Jadi daripada simpang ni kita nak pergi 3 tempat. Tandas duduk, nombor 2, tandas duduk. Kita nak pergi ke pancuran mandian. Dan yang ketiga kita nak pergi ke besen cuci. Okey, jadi kena lukislah.
Yes. Okey. So saya ambil tengah-tengah. Okey, kita pergi sini, aliran dia. Tengok aliran dia cikgu pergi Nombor 9 Ni nombor 9. Okey. Kemudian kat sini kita pergi ke mana? Kita pergi naik ke atas balik. Sebab dia pergi kat sini dia ada satu perbezaan arah aliran. Dia tak masuk di tepi sini, dia tak masuk di tepi. Dia pergi dulu, kemudian dia ada sudut 30 darjah, bermakna kat sini ada satu perbezaan arah aliran. Di atas aliran itulah barulah dia masuk ke pancuran mandian. Di atas aliran yang baru, yang ke atas tu. Bermakna kita belok sekali, belok 2 kali. Okey. So daripada aliran air sini, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke pancuran mandian dan pergi ke besen cuci kita. So kita pergi ke besen cuci, di sini direct dia masuk. Besen cuci direct dia masuk. Okey. Kemudian untuk pancuran mandian, okey, dia turun. Okey, kat sini kan, dia ada sambungan T kat sini. Dalam perjalanan dia pergi ke besen cuci, okey, singgah sekejap. Untuk air tu pergi ke pancuran mandian. Jadi bila bawa turun, ni bawa turun tinggi dan rendah menunjukkan ada perbezaan aras. Tetapi siku T kat sini dengan itulah sambungan T kat sini, sambungan T sini dengan siku pipe di sini. Bila tengok dari atas pandangan ortografik, dia sebenarnya nampak satu saja. Tetapi yang kita nampak daripada aliran ini ialah yang keluar ni. Kalau kat sini nombor 9, kita boleh letak sini aliran 10. Okey, kat sini kita kata nombor 11. Okey, kat sini kita letak nombor 12. 12 ini Kita tengok nombor 12. Nanti aliran air panas lain pula. Kita tengok nombor 12. Sampai 11 kat ujung dia akan masuk kat sini. Okey. Jadi kita tengok daripada aliran 11, ni 11. Yang ini 11. 11 dia akan 12 untuk pergi ke pancuran mandian. Okey, kita masuk ke dalam 12. Okey. Okey. Ya, kemudian sini masuk. Okey dah. Jadi seterusnya kita tengok aliran air panas pula. Air panas daripada pemanas air lah. Pergi ke mana? Dia pergi 2 tempat saja. Terus saja. Bila sudut 30 darjah macam ni bermakna satu aliran yang terus saja. Okey, 11. Kat sini kita boleh kata nombor 12 aliran air panas. 12 aliran air panas. Sampai kat sini ada sambungan T pecah 2. Pergi ke pancuran mandian satu, tapi air panas lah. Satu lagi pergi ke besen cuci, air panas juga. Jadi daripada bawah pemanas air, okey, kita bawa pergi ke depan pemanas air. Ni kat sini kita kena lukis daripada tepi dinding tepi dinding pemanas air. Okey, tapi dalam keadaan aliran air panas ni air panas. Dan di sini kita akan pecah 2. Satu pergi ke pancuran mandian. Okey, satu pergi ke besen cuci, tapi dalam keadaan air panas. Jadi dekat sini kita standby sikit saja. Okey. Ni aliran dia. Okey, kat sini ada satu lagi untuk besen cuci. Satu lagi. Okey. Okey, boleh nampak kot Kena gelap sikit. Cuba betulkan sikit. Okey, takut tak nampak. Okey. Secara umum dia kita dah selesai aliran kita. Kita semua ada berapa? 12. Dekat sini kita katakan nombor 13. Kat sini untuk belah sana kita katakan nombor 14. So, kat sini 12, 13 dan kat sini 14. 13, dekat sini 14. Okey. Untuk bahagian pancuran mandian, kat sini ada satu kawasan nanti yang ada crowded sikit. Kat sini kita akan bincang khusus di sini nanti. Jadi kita buat umum secara keseluruhan dulu. Okey, dah ada aliran kita semua dah ada. InsyaAllah kalau ada kesilapan nanti kita akan betulkan lah. Cikgu pun sama macam awak juga. Kita buat sama-sama. Jadi boleh tengok lah macam mana keadaan dia kan. Cara nak melukis. Okey, kita tengok. Kita kalau lepas dah siap ni, kita kena pergi satu persatu aliran kita dan kita mula masukkan simbol piawai kita. Okey. Sambungan T, siku T, tab dan seumpamanya lah. Sambungan T, siku pipe,
apa lagi yang ada, tap dan seumpamanya. Contoh kat sini, kunci pipe, kita ada pancuran mandian. Jadi semua simbol ni kena masukkan. Okey, kita mulakan. Daripada satu. Satu telah diberi. Kat sini satu Bolehlah cikgu lukis warna sikit sini. Satu, bagi awak nampak. Dua, yang lalu mita air telah diberi. Kita ada simbol siku pipe. Siku pipe ni bila dia naik ke atas, ini kita akan baca satu tempat saja. Kita pandang dari atas sahaja. Bila pandang dari atas, macam cikgu sebut dah sebelum ni, kaedah dia senang, bulat. Okey, kita nak tengok yang mana rendah. Okey, yang masuk rendah dan selepasnya adalah tinggi. So kat sini rendah, kat sini tinggi. Bila kat sini tinggi, bermakna daripada tengah-tengah simbol siku pipe kita kena masukkan aliran pipe tu ke tengah-tengah. Jadi bermakna kat sini simbol ni masuk, ini ada tanda ni, ada makna ni. Ini menunjukkan kat sini tinggi, kat sini rendah. Sebab telah berlaku perbezaan aras ketinggian, arah aliran air. Kat sini rendah, tinggi. Macam itulah yang lain-lain. Sebab itu dia kat sini dia masuk pipe tu. Kat sini dia masuk. Begitu juga selepas tu kita lalu kunci pipe. Okey, simple. Mita air. Okey, simple. Dah ada. Kunci pipe balik. Dekat sini kita nampak. Pipe yang masuk tu pergi tu sebab kat sini ialah tinggi. Kat sini selepasnya ialah rendah. Sebelum tu tinggi. Kat sini ialah rendah. Tetapi aliran dia masih dalam satu arah aliran air yang tidak ada berbeza arah aliran tu. Tak ada belok kiri kanan lah. Straight aja. Walaupun nampak macam belok kat sini, tapi dia nak menunjukkan tinggi dan rendah saja dan dua ni. Okey, sampai kat ujung ni. Ujung ni kita ada apa? Kat sini dah selesai. Kita ujung ni kita ada siku pipe. Bila pandangan daripada pelan, tidak ada perbezaan aras. Siku pipe, senang sajalah. Senang saja. Okey. Kita kena buat simbol siku pipe. Cikgu kena selalu tengok cikgu punya kamera, takut mati. Okey, kat sini siku pipe. Okey, selesai. Okay. Tengok. Itu ya. Sampai kat sini ada sambungan T. Sampai sini sambungan T pada aliran nombor 4 ni. Ni aliran pipe nombor 4. Okey, ada apa? Okey, kat sini 3, aliran pipe 3. Kat sini nombor 4. So, pada nombor 4 kita ada siku T kat sini. So, kat sini ada siku T. Bila dia pandangan pelan, daripada atas siku T ni, tak ada perbezaan aras ketinggian. Bermakna dia, kita lukis macam ni je lah. Tak payahlah buat bulat. Bulat tu kalau ada beza arah ketinggian saja kita pakai buat bulat. Tapi ni kena buat lah. Okey. Jadi, kita akan hitamkan. Okay. Siapa disegit ni? Okey. Petai bergerak ke? Okay, itulah. Saya ingat sikit cikgu lukis tadi ya. Papan tak rata tepi ni. Betul lah. Okey, tak apa. Kita lukis. Jadi dekat sini ada siku T. Ada siku T kat sini, kita hitamkan. Dia akan bergerak ke sana. Kemudian dekat sini apa berlaku? Dekat ujung sini. Okey, 4, 5. Okey, selepas saja jumpa siku T kat sini. Ini nombor 4. Sampai sini kita ada berlaku ketinggian aras. Okey, di sini ada berlaku ketinggian aras. Lepas nombor 4, selepas tu saja berlaku ketinggian aras. Ada perbezaan aras. Di sini. So, kita kena lukis satu di sinilah buat simbol. Okey, kat sini kena buat simbol apa? Bila perbezaan aras, siku pipe dan siku pipe, ini sebenarnya kita bila tengok dari atas, kita cuma nampak satu pipe saja. Okey. Kita nak nampak satu pipe saja, satu simbol saja. Okey, saya ambil pelat pencontoh. Kita pakai bulat. Pelat pencontoh kita kena ambil yang samalah. Sama saja bulat, standard. HB. Sini satu pelat pencontoh. Okey. Jadi kita kena masuk, kita nak tengok yang mana satu tinggi dan rendah. Okey, ni rendah, ni tinggi. Sebelum rendah, selepas tinggi, jadi dah tentulah kita letak tengah-tengah titik. Kemudian yang tinggi mesti masuk ke dalam. Ni rendah,
Ni tinggi. Yang tinggi mesti masuk ke dalam tengah-tengah simbol bulat kita. Okay, mesti kita tandakan ini. Okay, ini menunjukkan bahawa dia adalah siku pipe. Okay, selesai di sini. Selesai. Kita terus lagi sampai ke ujung. Okay, ikut nombor 5 ni. Bila lepas ni, dia dah jadi aliran pipe nombor 5. Selepas saja ada perbezaan aras ketinggian. Okay, nombor 5 ada sesiku ada apa siku pipe di sini. Sini siku pipe tak ada perbezaan aras. Bila tak ada perbezaan aras, senang je lah. Kita tanda simbol, tak payah buat bulat pasal tidak ada perbezaan aras. Kemudian dia terus masuk ke mana? Masuk ke tangki simpanan air. Okay. Terus masuk tangki simpanan air. Okay, jangan lupa kat sini. Jangan lupa kita nak buat apa? Kita nak buat nombor 8 ialah pipe limpah. So pipe limpah ni jangan lupa terus buat. Kat ujung ni ada siku pipe. Tengok kat ujung ni ada siku pipe. Tapi menunjukkan air kena corong turun ke bawah. Jadi bila siku pipe ada kat ujung, kena buatlah simbol dia. Siku pipe kat ujung ni. Ini selalu pelajar lupa. Okey, bila siku pipe. Okey. Sebelumnya adalah tinggi. Dan corong ke bawah tu tak payah lukis. Macam ni saja simbol dia. Kena tandakan macam ni. Baru lengkap. Ini menunjukkan bahawa ini tinggi. Dan selepas corong ke bawah. Dia tidak ada keluar. Ada satu lagi pipe keluar pula. Tak ada. Dia terus corong ke bawah. Okey, selesai. Selesai dah nombor 8. Kita teruskan tengok nombor 6. Nombor 6 ni tangki simpanan air. Di sini tangki simpanan air kita. Okey, sampai ke sini tegak. Kemudian nombor 7. Tegak kita ada kunci pipe. Kita ada siku pipe kat sini. Siku pipe. Oh, sebelum tu kat sini kita dah lupa. Sini ada siku pipe. Kat sini kita ada kunci pipe. Kunci pipe. Kat sini kita padam. Kita nak buat kunci pipe. Jadi macam tu lah cara kita lukis. Kan? Okay, kita ambil satu yang standard lah kunci pipe kita. Besar sangat cikgu dia ni. Okay, kita buat kunci pipe kita. Kunci pipe. Kita kena gunakan satu kunci pipe yang standard. Saya ada masalah sikit, saya punya ada. Okey, kunci pipe. Okey, kita ada kunci pipe di situ. So, dan kemaskan. Okey, selesai. Okay, dekat sini kita ada apa? Siku pipe lagi satu. Jadi, kita keluar daripada tangki simpanan air ni. Keluar daripada dinding Keluar daripada dinding. Jangan masuk ke dalam ni pula. Okey. So, dekat sini kita ada. Aliran tu akan pergi. Kemudian kita ada kunci pipe. Kita ada siku kat sini. Siku pipe. Dan bila siku pipe. Kat depan sini kita ada siku T. Sambungan T. Dekat depan sini kita ada sambungan T. Bergerak saja cikgu punya papan ni ya. Okay, kita ada sambungan T. Jadi dekat sini kita ada sambungan T. Sebab dia tidak ada perbezaan aras. Jadi kita kena tanda simbol macam ni je. Senang je. Okey ya. Ini menunjukkan simbol tidak ada perbezaan aras. Tapi kat sini sambungan T. Okey, masuk ke mana? Masuk ke pemanas air. Okey. Kenapa dia masuk tengah-tengah cikgu? Sebab dia masuk daripada kat sini tinggi, masuk ke dalam pemanas air. Kat situ ada siku pipe. Nampak tak ada siku pipe kat sini? Jadi kena lukis siku pipe. Siku pipe ialah bulat. Simbol bila ada perbezaan aras. Okey, macam tu. Okey, selesai. Ini menunjukkan ada siku pipe di sini masuk ke pemanas air. Okey, kemudian kita nak pergi tengok pula aliran dia daripada satu siku T tadi. Sambungan T kita nak pergi ke tandas duduk, pancuran mandian dan juga besin cuci. Okay, pergi. Sekarang nombor 9. Nombor 9 sampai ke ujung kita cuma ada siku pipe sahaja yang tidak ada perbezaan aras. Jadi kalau macam tu kita cuma garis hitam. Okey. Kemudian kita go kat sini. Go. Okey. Dan dekat sini kita ada siku pipe. So, tandalah ini tanda siku pipe yang tidak ada perbezaan aras.
Okey. Bila dia pergi dekat sini, apa berlaku? Dia ada kita kena baca ini. Selepas 9 nak pergi 10. Jadi ini 9 sekarang. Sekarang ini 10. Jadi pada aliran 10 ni kita ada satu pecahan. Ada perbezaan aras daripada sambungan T, siku pipe dan keluar. Tapi telah ada perbezaan aras. Macam mana kita nak baca sini bila pandang dari atas? Okay. Bila pandang dari atas, kita cuma nampak siku pipe sahaja. Kita nampak sambungan T saja. Yang ini saja kita nampak. Siku pipe tersorok. Siku pipe tersorok. Tapi sebab ada perbezaan aras, ini ada satu aliran air tu kena tengok. Ini tinggi, ini tinggi. Yang kat sana adalah rendah. Keluar rendah. Jadi kat sini ada satu. Dia masuk ke tepi ya, daripada tepi tangki simpanan, tangki air untuk tandas duduk. Dari tepi belah sini. So, kita kena lukis dari tepi lah. Dia sebab dia datang dari tepi, kita kena lukis garisan unjuran dari tepi. Okey. Kemudian pergi ke mana ni cikgu? Okey. Pergi ke aliran 10 kita ni, aliran pipe nombor 10 kita. Macam tu. Okey. Dekat ujung sini kita ada apa tahu? Air masuk, punca air masuk. Jadi punca air masuk kita boleh hitam saja. Kalau hitam ni patutnya guna apa, cikgu? Kita kena gunakan kita punya template, plat pencontoh kita. Kemudian apa kita buat? Hitam dan kita kena tandakan siku pipe kat ujung yang tidak ada perbezaan aras. Okay. Tidak ada perbezaan aras. Okey. Perhatikan di sini ya. Di sini kita ada kunci pipe tau. Kita ada kunci pipe tapi duduk dekat tengah-tengah antara turun. Jadi kita tak boleh lukis pada aliran 10 ni. Kita kena lukis kunci pipe ni, kena lukis juga ni. Walaupun duduk tengah-tengah, kunci pipe ni kena lukis. Jadi bila kena lukis, kita lukis selepas siku T. Selepas siku T kat sini baru kita lukis kunci pipe di sini. Kalau tidak, macam mana awak nak lukis kat bawah-bawah tu? Mana boleh lukis kat tengah ni? Kat sini salah. Selepasnya pun salah. Kat sini adalah yang lebih tepat. Jadi kita lukis kunci pipe ni. Kunci pipe. Menunjukkan ada kunci pipe di situ. Jadi nak lukis kunci pipe macam biasa. Okey. Kita guna plat pencontoh. Cikgu punya ni ada rosak sikit ni. Dia ada cebisan, ada terlebih. Jadi cacat sikit cikgu punya kunci pipe cikgu. Awak punya elok lah. Nanti cikgu potong dengan pisau. Kan? Cacat sikit. Okey. Kemudian okey, kat sini kita ada apa? Kat sini kita ada siku T, kita kena buat simbol lah. Kalau dalam klip sebelum ni cikgu dah tunjuk dah macam mana nak buat simbol bila jumpa siku T. Okey, siku T sama juga simbol dia, cuma beza kat sini. Kena tengok sini tinggi, tapi selepas itu ialah rendah. Bila tinggi dia kena masuk. Dia kena masuk, aliran pipe tu kena masuk tengah-tengah. Satu ni tengah-tengah. Okey, sebelumnya tinggi dia masuk, selepasnya tinggi dia masuk juga. Tetapi bagi yang rendah ni kena tepi dinding. Objekkan tepi dinding saja. Ni masuk sebab tinggi, ini masuk sebab tinggi. Yang lain, yang ini ialah rendah. Tu kaedah kita melukis. Okay, jadi saya tak payahlah ulang-ulang banyak sangat. Siapa tengok klip video cikgu soalan 9, cikgu dah terangkan. Okey, kat sini selesai. Dah selesai dah ni. Habis semua aliran ni selesai. Okey, sekarang kita pergi depan lagi, terus lagi. Nak pergi nombor 11. Kat sini ada perbezaan arah aliran, cuma ada siku pipe saja. Kalau siku pipe saja, tak ada perbezaan aras ketinggian. Okey, tak apalah, senang je cikgu, tarik je lah. Okey, kat sini kita ada siku pipe, kat ujung ni kita ada siku pipe. Okey, berapa minit dah kita buat ni? Setengah jam.